بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Sambungan bacaan kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam masalah menghilangkan najis. Minggu lepas kita dalam bab najasah, bab perkara-perkara yang disebut najis, yang dihukum najis. Arak dan nabis, anjing babi yang lahir daripada kedua-duanya, kemudian bangkai kecuali mayat manusia, ikan dan belalang, kemudian darah, nanah, muntah, kemudian najis haiwan, rauth, najis haiwan, air kencing najis haiwan merujuk kepada
tai burung, tai cicak dan semua najis-najis daripada haiwan. Air kencing, air mazi, air wadi dan air yang mengalir dari mulut orang yang tidur yang telah berubah bau, air liur basi. Kemudian air mani babi, anjing dan yang lahir dari kedua-duanya termasuk dalam najis. Selain daripada tidak dihukumi najis. Susu haiwan yang tidak boleh dimakan dagingnya kecuali manusia. Adapun mani haiwan selain anjing dan babi atau yang lahir daripada keduanya, gumpalan darah dan daging serta kelembapan yang keluar dari kemaluan wanita, kesemuanya adalah suci, termasuk dalam perkara najis. Kemudian hukum anggota yang terpisah daripada haiwan yang hidup, hukumnya sama seperti bangkainya. Anggota tubuh daripada haiwan yang terpisah, tercerai daripada badannya, haiwan yang masih hidup, hukum yang terpisah tadi, anggota yang terpisah seperti hukum bangkai. Boleh dimakan, jangan dipanggang, hukumnya bangkai. Walaupun binatang yang masih hidupnya terputus daripada anggota tubuh badannya yang asal, kecuali jadi dalam pengecualian tu sebut bulu haiwan, maksudnya bulu-bulu haiwan yang terpisah daripada haiwan pun adalah hukumnya najis, kecuali bulu haiwan yang boleh dimakan ataupun bulu rish. Bulu rish merujuk kepada bulu burung, yasid dihukum najis. Kemudian bulu-bulu yang terkecuali daripada hukum najis juga adalah bulu suf, bulu kambing biri-biri, dan bulu wabar, bulu burung unta, bulu unta. Hukumnya adalah suci. 3 jenis bulu tadi hukumnya adalah suci. Selain daripada termasuk najis. Sesuatu yang najis tidak boleh menjadi suci kecuali dengan 3 keadaan. Ada 3 keadaan najis yang berubah menjadi hukum suci. Hukumnya najis pergi kepada hukum suci, hilang najis maksudnya. 3 keadaan sahaja. Yang pertama, arak dan bekasnya. Jika arak tersebut bertukar menjadi cuka dengan sendirinya, hanya bukan melalui proses tambahan dengan ubat-ubat ke, ada chemical ke masuk dalam dia dicampur, boleh. Kalau berlaku, kalaunya berubah pun hukumnya daripada arak kepada sesuatu yang lain dah jadi cuka dengan melalui proses tambahan tadi, maka masih hukumnya najis. Yang dihukum najis adalah perubahan yang sendiri. Kalaunya dicampur dengan benda lain, maka campur dengan ubat, maka menghilangkan hukum najisnya. Yang kedua, kulit bangkai haiwan. Bila sebut bangkai haiwan, maksudnya binatang yang mati, sama ada binatang yang halal tapi yang mati, disembelih, ataupun binatang yang halal tapi kulitnya boleh dimanfaat, makanya bangkai. Tapi kulitnya boleh menjadi suci dalam dan bahagian dalam dan luarnya selepas disamak. Bahagian dalamnya yang nutup bahagian daging, yang bahagian luar maksudnya bahagian bulu-bulunya boleh jadi suci melalui proses samak. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang berubah menjadi haiwan. Untuk yang kita sebut minggu lepas, ulat, daripada bangkai jadi ulat. Nya hilang hukum najis saja. Nya hilang hukum najis saja. Maksudnya daripada bangkai kalau jadi ulat yang hidup. Ulat hidup. Kalau nya melekat dekat baju, kan bawa dalam sembahyang tapi nya hidup. Jadi hukumnya tadi nya najis lagi. Disia. Bukanlah hukumnya suci, bukanlah hukumnya terangkat hukum najisnya, boleh dimakan. Mesti boleh dimakan. Suci Okey, nya berubah daripada sesuatu yang berubah menjadi haiwan, ulat lah. Dalam kitab syarah Fathul Qarib disebut contoh ulat Baik, cuma minggu lepas kita ada soalan tambahan. Alkohol. Kita buat homework sikit. Lu ada homework saya minggu lepas.
Kita rujuk satu je lah. Kita rujuk fatwa mufti wilayah je. Sebab saya sempat nak rujuk banyak sumber. Cuma dalam dia disebut pertama dulu definisi alkohol dia. Menurut kamus Dewan edisi keempat, alkohol merupakan cecair yang mudah terbakar dan untuknya berserta dan juga memabukkan. Kalaunya ada unsur memabukkan ya, sahlah, hukumnya najis. Terdapat dalam minuman keras dan lain-lain. Kalau memabukkan memangnya terus dikiaskan pada arak lah hukumnya. Sebab perkara sekiranya si nunggu alkohol, apa benda yang boleh merosakkan akal, macam yang kita cerita minggu lepas, makanya dikiaskan kepada hukum arak. Rokok pun hukumnya haram. Minta maaf sebut, si setuju si hal. Hukumnya banyak fatwa para ulama, rokok adalah haram, sebabnya dikiaskan kepada arak. Ilatnya apa sebabnya dibawa hukum haram ya diletakkan pada arak daripada rokok ni dah hukum asalnya. Saya dah cerita rokok pun dalam Al-Quran, saya dah cerita rokok pun dalam hadis. Tapi jangan cerita asyik berhenti saya. Bukannya saya dah cerita rokok dalam Al-Quran, saya dah cerita rokok dalam hadis, lalu saya dah hukum halal. Jangan qiyas. Kita ada masih sumber hukum dalam fiqh tu, istinbat hukum melalui jalan qiyas. Maka qiyas dua benda dibandingkan, maka cari hukum, cari sebab apa sebab arak dihukumkan haram. Sebab memabukkan, merosakkan akal. Jadi apa-apa benda pun kan, yang bentuk tercair kah, pil kah, ataupun sebagainya, asap macamnya, yang boleh merosakkan fungsi akal, makanya disabitkan hukum haramnya. Baik, jadi alkohol tadi ya. Yang kedua, definisi yang keluar bagi alkohol, minuman keras yang memang definisinya terus kepada minuman keras. Tadi cecair aja. Beralkohol, mengandungi alkohol maksudnya. Jadi ya dua definisi alkohol. Jelas daripada definisi pun dah jelas kepada kita. Cumanya ada pandangan jumhur ulama Asy-Syafi'iyah memandang bahawa alkohol hukumnya najis. Ya, termasuk dalam perbahasan kita itulah. Najis hukumnya. Ia termasuk dalam jenis bahan cecair yang memabukkan. Jadi setiap benda yang memabukkan, itu kaedah, setiap benda yang memabukkan maka hukumnya haram. Setiap benda yang memabukkan fahuwa haramun, maka hukumnya haram. Sebab apa? Sebabnya melanggar maqasidus syariah. Di antara maqasidus syariah adalah memelihara akal manusia. Jadi apa-apa benda yang boleh merosakkan akal, hukumnya terus kepada haram, menghilangkan fungsi akal. Baik, kaedahnya kullu muskirin fahuwa haramun. Setiap benda yang haram, setiap benda yang memabukkan hukumnya haram. Sekiranya cecair ataupun sebaliknya ataupun selain daripada dia. Arak dan semua cair yang memabukkan, hal ini berdasarkan firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min a'mali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, sandaran. Kemudian sabda Nabi SAW itu yang kita sebut tadi, sabda Nabi, hadis Nabi SAW, kullu muskirin khamrun wa an kulla khamrin haramun. Setiap benda yang memabukkan makanya adalah arak, khamar. Khamar tu sebab apa diletak nama istilah khamar? Dalam bahasa Arab, arak disebut dengan khamar. Khamar tu maksudnya tutupan, menutup. Menutup akal. Maksud diletakkan nama khamar ya kepada minuman yang memabukkan. Sebab khamar ya kan, perempuan ada pakaian tudung perempuan yang dipanggil khimar kan, yang menutup bahagian palaknya.
Jadi cecair ya disebut sebagai khamar. Nya menutup fungsi akal. Jadi ya nama khamar ya. Dan semua perkara arak, semua jenis arak adalah hukumnya haram. Jadi kesimpulannya semua perkara yang mabukkan itu membawa kepada haram. Baik. Cuma dalam fatwa tu ada satu lagi pandangan minoriti. Tadi majority maksudnya yang majority lah kita ikut. Yang minoriti itu sekadar hanya bawa perbezaan aja. Mereka berpendapat arak itu haram minumnya tetapi sifatnya tidak najis. Mereka berdalilkan dengan perbuatan para sahabat antaranya Abu Talhah yang menumpahkan dan memecahkan tempayan-tempayan arak setelah arak diisytiharkan haram di dalam Islam sehingga mengalir arak itu di jalan-jalan. Banyak sebelum hukum arak ya, sebelum wahyu mengharamkan arak, memang di Madinah ya banyak stok kan 3 kali ayat perintah Allah SWT supaya menjauhkan, di antaranya tadi ayat kita bacakan, sehingga lepas ya kali ketiga ya barulah hukumnya jelas haram. Bila dah sabit hukum haram arak ya, barulah para sahabat memecahkan semua stok-stok araknya. Ya, para sahabat datang perintah terus laksanakan. Jadi bilanya memecahkan tempayan-tempayan arak setelah arak disyariatkan haram di dalam Islam sehingga mengalir. Banyaknya gambaran betapa banyaknya stok sehingga mengalir arak itu di jalan-jalan di Madinah. Jadi mengalir. Rujuk Sahih Bukhari, hadis nombor 2464. Jika arak najis, nescaya para sahabat tidak melakukan perkara itu kerana terdapat larangan untuk membuang rata, kan? Jadi sabit daripada kisah macam ya, sehingga arak ya mengalir. Jadi sebahagian pandangan yang minoriti pun pandangan arak ya haram diminum, hukumnya si najis sebab perbuatan para sahabat tadi. Kan, sehingga perbuatannya ya menyebabkan mengalir air arak ya di jalan-jalan di Madinah. Jadi sedangkan pada waktu ya memang dah jelas hukum larangan untuk membuang najis ya merata-rata. Kalau hanya macam-macam ya kan merata-rata buang najis, si boleh. Jadi daripada sudut ya pandangan minoriti itu mengambil hukum istinbat hukum arak ya nyasi najis saja, hukum tetap haram pada ketika minumnya. Baik. Mereka menjawab istidlal kenajisan arak pada ayat 90 surah Al-Maidah dengan maksudnya adalah najis hukmiyah ataupun maknawi, bukannya pada zat ataupun ainnya. Dalam erti kata lain, batang-batang panah yang digunakan untuk mereka nasib tanah dan berhala dan alat-alat judi itu bukan najis pada ainnya, najis maknawi juga ada dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Okey, itu dalil istidlal yang digunakan oleh pandangan minoriti tadi, kan, berkenaan dengan ayat tadilah ayat yang dalam surah Al-Maidah, yang najisnya najis maknawi, perbuatan yang najis, benda ya si najis, ya aja. Jadi ya beza. Jadi kesimpulannya, hasil homework jadi hukumnya alkohol najis ya. Hukumnya najis. Baik, sambung pada bacaan kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sikit yang minggu lepas. Kemudian dah selesai dah. Semua benda najis yang akan menjadi suci kecuali 3 keadaan ya. Arak yang berubah dengan sendirinya, kulit bangkai binatang yang disamak, kemudian sesuatu yang hukumnya najis berubah menjadi haiwan. Baik. Qala musannifur rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun fi izalatin najasah. Tadi hukum najis, perkara-perkara najis. Sekarang untuk bila najis ada, macam ni nak menghilangkan najis. Idza tanajjasa syai'un bimulaqati kalbin aw far'ihi ghusila sab'an ihdahunna bit-turabi at-tahuri wal afdalu fil ula thumma fi ghairil akhirati wal khinziru kal kalbi wa ma tanajjasa bi bauli sabiyyin lam yat'am ghairal laban
yundahu bil ma'i wa ma tanajjasa bi ghairi dhalika wajabat izalatu 'ainihi wa ta'mihi wa launihi wa rihihi wa la yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu wa yadurru. Siapa yang ada kitab ya, betulkan sabdunya ya, bukan dekat dad, dekat ra. Wa yadurru baqa'uhuma awit ta'mi wahdahu wa illam yakun lin najasati ainun kafa jaryul ma'i 'alaiha wa yushtaratu wurudul ma'il qalili wal ghusalatul qalilatu tahiratun illam tataghayyar wa qad tahura al mahallu. Baik. Jadi itu sebenarnya kalau dalam fardu ain, dalam kitab lain, untuk pembahagian najis. Najis kan ada 3. Ada najis mughalladhah, ada najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah. Jadi itu disebut dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, seperti itulah yang kita baca tadi. Fasal pada masalah pada hukum menghilangkan najis. Idza tanajjasa, apabila terkena najis, perkara najis. Bila sebut najis, benda yang memang najis. Satu lagi istilah mutanajis, benda yang kena najis. Pastikan faham beza istilahnya. Najis tu memang benda yang najis. Najis adalah ya. Kalau mutanajis tu benda asal bukan najis tapi kena najis. Jadinya dipanggil dengan istilah mutanajis. Okay. Bila terkena najis sesuatu dengan sebab bertemu bimulaqati kalbin, dengan sebab bersentuh dengan anjing ataupun fara' ataupun keturunan anjing, anak-anak anjing. Maksudnya tadi anjing besar, asu besar, tu anak-anaknya sekalipun walaupun lagi kecil kan, hukumnya mutanajjis. Usila, maka cara bersihnya dibasuh 7 kali. Dijirus dengan air 7 kali. Salah satu daripada 7 air basuhan tadi adalah dicampur dengan turabit tahur, dengan tanah yang suci. Wal afdalu fil ula, yang afdalnya air tanah tadi digunakan pada basuhan pertama. Itu cara kaedah apa kita nyebutnya? Satu lagi apa? Lupa saya istilah ya. Jarang kena kan? Lupa istilahnya. Lupa. Ini bukan sama ya, sama yang untuk kulit tadi. Sertu. Lupa istilahnya. Terima kasih, jazakumullah. Satu sama, jangan kita sebut benda yang sama. Ya, bukan sama ya, basuh 7 kali dan di salah satu air basuhannya dengan tanah ya, bukan sama. Sama ya untuk kulit, sertu namanya. Jadi sertu sama ya tadi. Kalau sama dengan kulit ya, kita boleh guna apa-apa bahan pun sehingga bersihkan kulit ya daripada najis-najis isi bangkai ya. Sekiranya guna asid ke, guna benda apa, tepung sabun ke, untuk buang, tanggalkan ya, dipanggil sama. Sertu tu 7 kali basuhannya dan salah satu basuhannya dicampur dengan air tanah. Baik. Jadi yang afdalnya basuhan pertama ya dicampur dengan tanah. Okey. Kemudian kemudian selain daripada afdal tadi, mana-mana bahagian bilangan air yang kita nak campurkannya dengan tanah lah. Yang paling baik adalah air tanah digunakan pada basuhan pertama, ataupun satu lagi afdal selain daripada yang pertama diletak air tanah, ataupun sebelum yang akhir. Maksudnya kali yang ke-6 ya adalah ditambah dengan air tanah. Kalau kita buat kali pertama, basuhan pertama, maka kita boleh buat basuhan yang ke-6 guna air tanah. Lepas ya barulah bilas dengan sekali lagi untuk sempurnakannya jadi 7. Ya dipanggil sertu. Baik.
Kemudian khinzir, babi, sama hukumnya seperti anjing tadi, cara basuhnya. Jadi untuk kategori najis mughalladhah. Najis mughalladhah, mughalladhah tu maksudnya berat, najis berat, ataupun ghalidh tu maksudnya tebal. Tebal, najis yang hukumnya tebal. Mughalladhah, najis berat. Baik. Najis kasar, mughalladhah. Ya, kategori pertama. Najis yang perlu dicuci dengan caranya khusus. Wa ma tanajjasa bi baulin. Yang kedua tu kategori najis mukhaffafah, najis ringan. Jadi wa ma tanajjasa, apa perkara yang menjadi najis, tanajjas ataupun mutanajjis, menjadi najis, maksudnya benda suci tapi terkena najis, makanya mutanajjis. Apa perkara yang terkena najis dengan menjadi najis dengan sebab kencing kanak-kanak. Kanak-kanak tersebut bayi lelaki, sabi, bayi lelaki yang belum makan apa-apa selain daripada susu ibunya. Nya belum makan biskut baby, nya belum makan bubur baby, nya belum makan buah, belum makan apa-apa makanan canggih kena etok lah. Kena etok canggih makanan baby. Betul. Jadi selagi baby belum makan selain makanan daripada susu ibunya, makanya masih dikira najis. Najisnya, air kencingnya dihukum sebagai najis mukhaffafah. Mukhaffafah. Di situ saya dah sebut umur. Sepatutnya dalam kitab lain, bayi yang berumur kurang daripada 2 tahun. Kurang daripada 2 tahun. Maksudnya dalam tempoh 2 tahun ya. Nya belum pernah, syaratnya lagi adalah nya belum pernah makan benda lain selain daripada susu aja. Maka najisnya, air kencingnya adalah air kencing sahaja, bukan beraknya. Kencingnya sahaja dihukum sebagai najis mukhaffafah, najis ringan. Najis berat kita dah faham tadi kan, susah nak basuh. Hanya susah basuh, maksudnya banyak kerja sikit, 7 kali basuhan. Bila najis ringan, sebaliknya lah, senang nak basuh, jirus saja. Ataupun paling senang cara nak basuh najis mukhaffafah tu, renjiskan aja air, dah hilang hukum najisnya. Okey, macam ni. Yundahu bil ma', direnjiskan sahaja dengan air. Ringan sih, ringanlah ya. Perbuatannya senang nak mengangkat hukum najis kenajisannya. Berbeza dengan anjing dan babi tadi, kena basuh, masih boleh renjis. Kena basuh dan ditambah lagi dengan campuran tanah. Ya sebab ya bezanya mughalazah. Ringan terus. Ambil air, basuh tangan, basahkan tangan aja, kemudian renjis, hilang hukum najisnya. Tapi dengan syaratnya, najis kencingnya adalah daripada bayi, daripada baby, bukan babi. Babi tadi mughalazah, baby mukhaffafah. Jadi syaratnya bayi lelaki, dekat situ saya sebut, dekat kitab Fathul Qarib nya sebut. Beza dengan perempuan, bayi perempuan dikira mukhaffafah. Wallahu alam. Kalau kita baca kitab lain mungkin kita nangga alasannya. Situ ringkas saja, yang terus madah apa benda yang penting aja. Jadi bayi lelaki yang kurang umur 2 tahun dan makan selain daripada susu sahaja, maka direnjiskan dengan air. Ya, bezanya mughalazah dan mukhaffafah. Mukhaffafah sebab cara basuhnya senang, mughalazah sebab cara basuhnya banyak. Baik. Masuk kategori yang ketiga, yang pertengahan, mutawassitah. Wa ma tanajjasa bi ghairi dzalika, apa yang menjadi najis, apa-apa benda, pakaian, tempat yang menjadi najis dengan sebab selain daripada 2 tadi, selain daripada babi dan anjing dan selain daripada kencing bayi, maka wajabat idza izalatu ainihi, maka yang selain daripada 2 jenis najis tadi, 2 jenis najis yang pertama tadi mesti dibasuh. Jenis yang seterusnya tu najis yang mesti wajib
menghilangkan ain najis, ketulan najis ataupun barang najis ya. Kemudian rasa najis, warnanya dan baunya. Ada 4 ciri ya. Selain daripada najis mughaladah dan mukhaffafah tadi, najis lain daripada ya, maka wajib kita kena hilangkan 4 sifat najisnya, 4 sifatnya. Bendanya najis ya. Berapa getul? Buang getul-getul ya. Ainnya dipanggil ain. Yang kedua ta'muhu, rasanya, maksudnya rasanya bukan rasa kat mulut rasa lendir-lendir ya, yang dirasa di mulut. Rasa sebab ta'muhu tu ta'am kan. Kelak kita mikir benda dia makan. Rasanya lendirnya kali licin-licinnya ya, kena buang Yang ketiga warnanya. Kalau kena pakaian mesti hilangkan warnanya. Kan kalau darah kan kalau kita pegang, kalau dekat baju, kalau banyak kan berlendir kan. Lendir. Jadinya kena hilang ainnya dulu, buang darah ya, lendirnya dan warnanya. Kemudian yang terakhir kena buang kan, wajib hukumnya wajib kena buang baunya. Darah kan ada bau. Ya contoh, kita ambil contoh darah. Kena buang semua benda tadi. Warna mesti hilang, zat ataupun benda darah ya kena buang. Rasanya kesat-kesat ataupun licin-licin ya, lendir ya kena buang, dan baunya pastikan sedar bau dan sedar warna, barulah pakaiannya dihukum bersih. Wala yadurru baqa, cuma dekat situ sebut wala yadurru baqa'u launin au rihin. Kalau salah satu daripada warna dan baunya boleh sama, salah satu aja. Salah satu daripada warna masih kekal, bau sedar, maka mengapa? Maksudnya sehal. Ataupun bau masih lekat, warnanya sedar, bau je tinggal. Yang salah satunya menggunakan lafaz atau, bukan dua-dua mesti ada. Kalau dua-dua mesti ada, maksudnya dikira bersih. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu. Maka maksudnya tidak mengapa kalau masih kekal warna atau baunya yang payah, asura, susah untuk zawaluhu, menghilangkannya. Wa yadurru baqa'uhuma. Kalau dua-dua masih ada, bau dan warna masih ada, makanya dihukum najis. Yadurru maksudnya masih dihukum najis. Ataupun ta'am, rasanya masih ada. Jadi bila berhadapan dengan najis, 4 ciri tu mesti dihilangkan, baru dihukumnya suci. Ainnya kena buang. Kemudian yang 3 lagi ta'mu, rasanya. Yang kedua warna, yang ketiga warna, dan keempat bau. Kalau tinggal bau aja maka dimaafkan, bau yang susah nak hilang, maka dimaafkan. Kalau tinggal warna sahaja, bau sedar dan rasa sedar, maka dimaafkan. Kalau dua-dua ada bau dan rasa, maka masih dikira najis. Kalau rasanya masih tinggal walaupun bau dan warna sedar, tapi benda ya, maksudnya ta'am tu lebih dekat kepada ainnya masih ada di kasia, maka hukumnya masih najis. Wa illam yakun lin najasati ainun, dan sekiranya tu masalah lain, tu masalah najis juga, tapi masalahnya dari sudut lain, masalahnya najis itu ainnya sedar. Ainnya sedar dah. Contoh apa? Air kemih dah kering dah. Kan? Air kemih dah kering dah. Ainnya dah sedar dah. Zatnya dah sedar dah. Kan dah kering. Kafa jaryul ma'i alaiha. Memadai hanya dijirus air aja. Buat syarat ajalah membersihkannya. Kan kita masih dituntut untuk bersih tadi, wajibat, kita wajib membersihkannya. Tapi oleh karenanya tu dah tinggal hukum aja. Ain najis memang dah sedar dah kering. Air kemih kan, air kemih busak kah, air kemih manusia kah, bunyi kemih kecil kah, ainnya dah sedar. Tapi kita tahu kawasannya ada pernah dikemih, maka hanya dijiruskan aja air di tempatnya, alaiha. Cukup, maksudnya biar ada usaha untuk membersihkannya. Jangan ditandah juga, walaupun benda dah sedar ain lagi, boleh ditandah. Sekurang-kurangnya kena buat tindakan, kena ada usaha untuk membersihkannya, supaya terhindarlah daripada was-wasnya kelak.
menggunakan kawasan tempatnya. Wa yustaratu wurudul ma'il qalil, maka ketika menjiruskan tadi maka disyaratkan air sedikit itu dialirkan. Jangan air masih kekal kat situ. Disimbur tapi air asyik mengalir. Syaratnya mesti air mengalir, maksudnya berpindah pada kawasan lain. Kemudian wal ghusalatul qalilatu tahiratun, air lebihan dari basuhan yang sedikit adalah suci jika tidak berubah dan suci tempat bilasan tersebut. Maksudnya kalau pakaian air basuhannya yang sedikit aja hukumnya suci sekiranya air tersebut tidak berubah. Kan kita cerita pasal air berubah, air dua kulah kan, air yang bercampur dengan najis. Kalau kita guna air sedikit je basuh kawasan pakaian kita yang najis dan air asyik berubah pun, air asyik berubah, maka hukumnya suci. Kalau air yang digunakan dannya bercampur dengan warna darah tadi, maka air yang najis lah, air mutanajis lah. Kalau asyik berubah, maksudnya najisnya dah sikit gila, ataupun tempat tadi, tempat yang najis hukmi tadi. Tadi perbahasan kita tadi ada dua, najis hukum, najis ain dan najis hukmi. Najis hukum tu maksudnya najis yang seeda bendanya tapi kawasannya najis kita tahu. Jadi basuh walaupun dengan air yang sedikit tadi, kalau air yang berubah apa-apa maka hukumnya air yang suci dan tempat dia dah jadi suci. Jelas baik. Sifat air. Baik, jelas. Masuk bab tayamum. Selesai cara menghilangkan. Jadi kesimpulannya ada 3 hukum najis ya. Kita dah maklum, sedia maklum. Cumanya dalam cara kaedah untuk menghilangkan najis hukmi tadi kena ingat, kawasannya ada najis, kita tahu ada najis kawasannya, cuma najisnya dah sedar, si nampak lagi, maka dijiruskan aja dengan air, disimbur aja dengan air. Walaupun air yang sedikit digunakan untuk basuhnya, asal kita tahu air yang berubah pun dengan dijirus dekat kawasannya, maka hukumnya suci dan tempatnya pun dikira suci. Babut tayamum masuk dulu walaupun masa dah singkat. Babut tayammumi yatayammamul muhdithu wal junubu li faqdil ma'i wal baradi wal maradi. Ada 3 sebab yang membolehkan tayamum bagi orang yang berhadas dan orang yang berjunub. Junub tu hadas besar lah, muhdith tu hadas kecil, kentut, kencing, berak. Maka lepas dia nak mengangkat hadas, bersihkan diri daripada hadas, boleh sama ada berwudu ataupun bertayamum saja. Begitu juga orang yang berhadas besar, kan saya dah air ke mandi, maka memadai dulu sementara untuk mengangkat hadasnya dengan bertayamum. Pernah bertayamum mengangkat hadas? Belum pernah Alhamdulillah dikurniakan nikmat tempat banyak air, ada air. Baik. 3 sebab yang membawa kepada perbuatan tayamum. Pertama, sebab sedia air. Yang kedua, sebab sejuk pula. Tu musim sejuk lah tu. Hujan dah 2 hari dah tu. Tapi kita tu dah sejuk pula kawasan kita kan. Iklim kita tu sederhana, khatul istiwa kan. Negara sejuk yang memang sejuk benar, jangan dipegang air. Memudaratkan. Wallahu alam, saya hanya dengar laporan kawan-kawan yang pernah pergi aja. Kalau musim sejuknya memang boleh, mesti sama ada nya duduk dekat api, bara api ya, ataupun nya duduk kat heater kan. Kalau saya dah benar ya, memang mati sejuk. Mati sejuk. Sentuh air pun siapa ngiluk rasa sampai ke tulang ngiluknya. Jadi yang mudarat. Jadi boleh berpindah kepada tayamum. Satu lagi yang terakhir sebab yang membolehkan kepada tayamum adalah sebab sakit. Anggota fardu wudu boleh kena air. Kalau kena air cedera makin teruk, sakit ya. Maka sakit ya boleh di kawasan yang sakit ya boleh diganti dengan tayamum. Fa in tayaqqana faqdul ma'i tayammama bila talabin wa in tawahhama al-ma'a aw dhannahu aw shakka fihi fatasha fi manzilihi wa inda rufqatihi wa taraddada qadra haddil ghawthi
fa illam yajid tayammama wa in tayaqqana wujudal ma talabahu fi haddil qurbi wa huwa sittatu ala fi khutwatin. Allah, disambungnya perkataan tu. Bahaya cetakan tu, kalau si pandai baca memang terus jadi ayat lain tu. Wa huwa sittatu ala fi khutwatin. Fa in kana fawqa haddil qurbi tayammama. Baik. Dibolehkan bertayamum kepada orang yang berhadas dan orang yang berjunub kerana hilang sumber air, sebab udara sejuk, cuaca sejuk dan sebab sakit. Jika yakin tidak ada air, maka hendaklah ia bertayamum tanpa perlu mencari air. Kalau dah yakin memang kawasan tu ada air, memang dah tahu dah pergi kawasan tu memang ada air. Kan pergi sini-sini pun memang ada air. Nya bukan sebab rumah kita aja ada air lalu boleh bertayamum sih. Kita boleh cari dulu usaha. Nanya rumah sebelah ada air sih. Ya, dia makan usaha cari talabul ma'. Kalau dah yakin, maksudnya memang dah pasti kawasan tu memang ada air, pergi pada pasir memang ada air, maka ya si perlu cari lagi lah, terus saja bertayamum. Maksudnya kalau kawasan kita tu ada tempat-tempat masih ada air, pergi masjid ada air, maka si boleh tayamum dulu selagi masih boleh usahakan dapat air. Kalau memang dah yakin semua kawasan yang sekitarnya memang ada air, maka tayamum aja. Jika yakin tiada air, maka hendaklah ia bertayamum tanpa perlu mencari air, ya maksudnya tadi. Jika ia menyangka, sangka aja, ataupun zon ataupun syak adanya air, tahu kawasan tu ada air tapi syak dekat depan nun, dekat shop lot depan dia ada air tu sekarang. Kawasannya aja ada air. Kalau syak ataupun zonnya, sangkaannya aja, maka hendaklah dia mencari di rumahnya dan ataupun di kawasan sekelilingnya dan berulang alik dengan kadar al-ghauth. Al-ghauth tu maksudnya kadar 300 hasta bersamaan 150 meter. Kena ada usaha lah, effort untuk cari air, baru boleh pergi tayamum. Jika tidak menemui air, maka ia boleh bertayamum. Jika dia yakin adanya air, maka wajiblah mencarinya. Wajib hukumnya mencari air dulu. Kalau masih ada sangkaan bahawa ada air, maka wajiblah mencarinya pada haddul qurub, had paling hampir. Kawasannya kena cari, usaha ya kena cari dalam kawasan yang paling hampir, disebut haddul qurub tadi, iaitu 6,000 langkah. Macam ni kita nak relate-nya. 6,000 langkah sama dengan 4.5 kilometer. Sampai sini, sampai masjid tak sampai. Dari situ. Lebih kurang lah. Situ saya ada air, kena pergi masjid tak ada air. Lepas ya kalau saya ada air juga baru boleh pergi tayamum. Ya alasan untuk tayamum. Bukan terus tahu saya ada air, rumah kita aja saya ada air lalu tayamum. Jangan. Ya, bukan semudah ya. Kena usaha dulu. Kemudian jika melebihi haddul qurub tadi, maka bolehlah bertayamum. Faham haddul qurub tadi 6,000 sittatu alafin, 6,000 langkah. 6,000 langkah sama dengan 4.5 kilometer, 9,000 hasta. Untuk cara kiraan dulu. Jadi sebab tayamum ada 3. Namun nak bertayamum ya kena ada syaratnya. Kalau memang yakin saya ada air, terus tayamum aja. Kalau saya yakin, maka kena usaha cari dulu. Kalau memang betul-betul rasa kawasan yang ada air, makanya kena pergi sekitar 5 km lah. Ambil genap terus 5 km, cari saya ada air juga, barulah boleh tayamum. Wal afdalu ta'khirus salah in tayaqqana wusulal ma. Baik. Kebetulan kita dah berhenti dekat syarat tayamum tadi dan nak masuk pelaksanaan tayamum dan solat dia. Jadi kita berhenti dekat situ. InsyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan